Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah sumbangan tenaga angin kepada matlamat pembangunan lestari di London. Pembangunan lestari atau pembangunan mampan merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks global masa kini. Ia termasuk pendekatan untuk memenuhi keperluan manusia masa kini tanpa menjejaskan keperluan untuk generasi masa akan datang. Dalam konteks ini, tenaga boleh diperbarui merupakan faktor yang penting untuk mencapai pembangunan mampan. Tenaga angin adalah salah satu sumber tenaga yang boleh diperbarui. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penggunaan tenaga angin telah berkembang pesat di seluruh dunia sebagai alternatif yang mesra alam dan mampan kepada tenaga fosil. Salah satu sumbangan tenaga angin ialah sumber tenaga yang bersih kerana ia tidak menghasilkan pelepasan gas rumah hijau atau pencemaran udara apabila digunakan. Dengan bergantung kepada kuasa angin sebagai sumber tenaga, ia membantu mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil yang menyumbang kepada perubahan iklim. Dalam menjalankan kajian mengenai sumbangan tenaga angin kepada objektif pembangunan mampan, terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul. Ialah yang pertama, memberi kesan kepada alam sekitar. Walaupun kuasa angin dianggap sebagai sumber tenaga yang bersih, projek kuasa angin masih boleh memberikan kesan kepada alam sekitar tertentu. Ini termasuk perubahan dalam habitat, gangguan kepada hidupan marin seperti mamalia marin dan burung laut, dan kemungkinan kerosakan pada ekosistem yang berkaitan dengan pembinaan. Oleh itu, adalah penting untuk menganalisis secara menyeluruh impak alam sekitar projek kuasa angin dan mengambil langkah mitigasi yang sesuai. Dalam kajian ini, terdapat dua objektif yang kami temui. Yang pertama adalah untuk memacu pembangunan ekonomi seperti membina dan mengendalikan logik kuasa angin, mewujudkan pekerjaan dalam sektor tenaga boleh diperbarui. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan keselamatan tenaga dengan menggunakan tenaga angin sebagai sumber tenaga yang boleh meningkatkan keselamatan tenaga negara. Kajian lepas merupakan satu analisis yang dijalankan terhadap sesuatu topik khusus atau bahagian dari keilmuan. Berdasarkan kajian Terminal Engineering Gilset Technical University Press, didapati bahawa tenaga boleh diperbaharui adalah mudah untuk diperoleh. Oleh itu, tenaga angin yang merupakan salah satu daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui telah menjadi tumpuan dalam kajian ini. Tenaga angin banyak digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Namun begitu, khusus untuk tenaga angin, turbin angin memerlukan sedikit penyelenggaraan apabila dipasang dan boleh beroperasi dalam jangka masa yang lama. Tenaga angin juga tidak menghasilkan pelepasan karbon dioksida. Tenaga angin sama seperti sumber yang boleh diperbaharui yang lain tidak akan kehabisan, dan harga peralatan pemasangan turbin angin telah menurun dengan ketara sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Walau bagaimanapun, oleh kerana kuasa angin boleh berbeza-beza dari tenang kepada kuasa taufan, ia tidak dapat diramalkan dengan tepat. Jadi, menjana bekalan elektrik yang stabil adalah sangat sukar. Kos modal yang diperlukan untuk memasang berpuluh-puluh turbin angin individu boleh menjadi agak tinggi. Walau bagaimanapun, turbin angin tidak menghasilkan pencemaran kimia. Ladang angin yang beroperasi 24 jam sehari boleh menghasilkan pencemaran bunyi seperti sarang lebah. Di samping itu, keluaran tenaga turbin angin agak kecil dan berpuluh-puluh turbin angin diperlukan untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk potensi angin. Menurut laporan daripada MATAC Web of Conference mengenai kesan pemanasan global yang dikeluarkan oleh IPCC pada 2008, Central America mempunyai peningkatan angin taufan semasa berlakunya taufan dan ribut tropika dan aliran udara cecair semasa musim panas. Walau bagaimanapun, di seluruh rantau ini tidak ada kajian sebenar untuk menentukan potensi kedua-dua angin matin dan daratan mengenai penjanaan kuasa angin. Masalahnya adalah kerana kelajuan angin tidak tetap dan oleh itu adalah wajar untuk mengetahuinya.
Evaluasi masa untuk menganggarkan tenaga berguna turbin angin yang mampu menyalurkan dalam tempoh tertentu. Malangnya, pengukuran yang dibuat untuk tujuan geologi di kawasan berkenaan tidak mempunyai tahap perincian yang diperlukan oleh projek angin tertentu. Central America mempunyai potensi yang besar untuk menjadi peneraja dunia dalam tenaga yang boleh diperbaharui. Berhubung dengan tenaganya, angin telah digunakan untuk menghasilkan tenaga pada skala perkhidmatan awam sejak 1990-an. Jumlah kapasiti terpasang tenaga angin di rantau ini mencapai 298 megawatt pada tahun 2011 dan hanya lebih sedikit 38% daripada kapasiti angin telah dipasang pada tahun 2010. Pada tahun 2011, CA menghasilkan 738 megawatt jam elektrik berdasarkan angin yang mewakili 1.7% daripada generasi di seluruh rantau. Metodologi kajian merupakan antara kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang menyokong sesuatu kajian. Metodologi juga dapat menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Data yang pertama yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder ialah kategori maklumat yang telah dikumpul daripada sumber primer oleh kajian terdahulu dan tersedia untuk digunakan penyelidik semasa. Yang kedua pula ialah internet atau laman sesawang. Dengan penggunaan teknologi yang serba boleh ini, pengkaji boleh menggunakan internet bagi mencari maklumat dengan lebih pantas mengenai dengan sumbangan tenaga angin kepada matlamat pembangunan lestari di London. Metode yang ketiga ialah jurnal. Jurnal juga merupakan majalah atau terbitan berkala yang khusus bagi suatu perkara, profesion atau bidang tertentu seperti jurnal akademik. Yang keempat, surat khabar. Akhbar memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Pengkaji telah menemukan keratan akhbar G7 tentang sasaran baharu, sumber tenaga solar dan angin. Yang kelima ialah metode artikel. Artikel adalah sebuah karya yang mengandungi pelbagai pendapat mengenai fakta, fenomena, data sehingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa yang ilmiah. Metode yang keenam ialah blog. Blog adalah laman web atau website yang sentiasa diupdate atau sentiasa mempunyai bahan bacaan baru. Kemudian metode yang terakhir adalah buku. Pengkaji menggunakan buku sebagai rujukan untuk mengkaji kajian mengenai sumbangan tenaga angin kepada matlamat pembangunan lestari di London. Hasil kajian dan perbincangan. Yang pertama ialah sumbangan tenaga angin dari segi sosial, ekonomi dan aspek alam sekitar. Dari segi sosial, sumbangan tenaga angin dapat mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamaan antara individu. Dapat meningkatkan kualiti air dan udara, pengurangan penyakit dan seterusnya dapat menambah pendapatan pemilik tanah. Dari segi ekonomi pula, sumbangan tenaga angin dapat menyediakan peluang pekerjaan baru kepada masyarakat. Seterusnya dapat mengurangkan kos tenaga dan menyediakan harga tenaga yang lebih stabil. Seterusnya ialah dari segi persekitaran. Sumbangan tenaga angin dapat mengurangkan pencemaran air dan udara. Dan akhir sekali dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Seterusnya ialah sumbangan tenaga angin kepada matlamat pembangunan mampan atau SDG. SDG yang pertama ialah tiada kemiskinan, iaitu dapat meningkatkan akses kepada tenaga dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan kepada masyarakat. SDG yang ketiga ialah kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Tenaga angin mempunyai potensi untuk menyumbang kepada peningkatan kesihatan awam dengan menurunkan tahap pencemaran udara dan pelepasan gas rumah hijau, yang kedua-duanya telah dikaitkan dengan pelbagai kesan kesihatan yang buruk. Seterusnya ialah SDG yang keenam, air bersih dan sanitasi. Penggunaan tenaga angin tidak memerlukan penggunaan air, tidak seperti teknologi konvensional. Seterusnya ialah SDG yang ke-11 iaitu bandar dan komuniti mampan. Dapat mengurangkan pergantungan pada loji janakuasa tradisional mengakibatkan pencemaran yang kurang. Yang terakhir SDG yang ke-13 iaitu tindakan iklim.
mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan membekalkan sumber tenaga pelepasan yang rendah dan menghalang perubahan iklim. Seterusnya ialah sumbangan projek London Area kepada SDG. Yang pertama ialah sosial, iaitu SDG yang pertama dan yang ke-8. Tiada kemiskinan, pembinaan dan operasi berterusan. Ladan Angin London Area telah mewujudkan peluang pekerjaan dan peluang ekonomi lain dengan menyediakan 2.1 juta hari bekerja selama 25 tahun projek seumur hidup. Menurut laman web London Area, Ladan Angin telah menyokong penciptaan lebih 3,000 pekerjaan. Dari segi ekonomi, iaitu SDG yang ke-7, yang ke-9 dan yang ke-11, menghasilkan tenaga yang berpatutan dan bersih, membekalkan bekalan elektrik bersamaan dengan 500,000 buah rumah dengan menyediakan sejumlah 630 megawatt. Yang terakhir ialah dari segi persekitaran, iaitu SDG yang ke-13 dan yang ke-15, dapat mengimbangi pengurangan sebanyak 1.9 juta tan karbon dioksida setiap tahun, menjadikannya penyumbang penting kepada tindakan iklim, menjaga kehidupan di darat dan mengurangkan kesan perubahan iklim ke atas ekosistem. Sebagai kesimpulannya, tenaga angin merupakan tenaga yang penting bagi SDG di mana tenaga angin memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga bersih dan mapan yang selaras dengan SDG 7 mengenai akses kepada tenaga bersih dan mampu milik. Selain itu, pembangunan tenaga angin juga boleh membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, menangani perubahan iklim dan mencapai SDG 13 mengenai tindakan menangani perubahan iklim. Akhir sekali, industri tenaga angin boleh memberikan faedah ekonomi dengan mewujudkan pekerjaan, memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan sosial. Selaras dengan SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi mampan dan kerja yang layak. Oleh hal demikian, semua lapisan masyarakat mestilah memanfaatkan tenaga angin agar dapat meningkatkan kualiti hidup dan kemajuan negara.